Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini hari Khamis. Kita kembali bersiaran secara langsung live Suara Merdeka yang anda dapat tonton di Facebook Suara Merdeka. Bersama saya Hasnurul Muhammad, ialah rakan setugas saya. Dan saya Khairul Anwar Yahya. Okey, dan tetamu kita pada petang ini ya, Latino, saya akan panggil nama pentas beliau, ialah Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor, Saudara Isham Jalil. Orangnya cukup kacak. Nasib baik sudah berumah tangga. Cik Isham, Saudara Hisham, Tuan Hisham, anak dua. Terima kasih Cik Isham kerana sudi hadir sebagai tetamu live Suara Merdeka pada petang ini. Okay, kita santai-santai je Cik Isham ya. Walaupun dalam suasana politik yang makin hangat, panas, kita santai je. Kan? Itulah, nak tanya apa soalan, tanyalah. Open lah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Tak ada skrip apa, tak ada. Kan? Sebab kami dengar burung-burung berkicauan di luar sana daripada minggu lepas. Ada dua perkara yang besar akan berlaku, tetapi tidak berlaku lagi sehingga ke hari ini. Jadi kalau anda faham apa yang saya cakap, anda akan tahu apa maksud yang tersirat. Kan? Cuma kita menanti dan terus menanti. Dalam penantian tu ya, Latino, kita nak tahu juga apa hala tuju UMNO Barisan Nasional, PN Perikatan Nasional, Muafakat Nasional dalam konteks senario politik pada hari ini. Okey. Luas tu. Luas tu banyak. So, terima kasih dengan Cik Khairul jemput saya. So saya nak cakap sikit dua perkara berkenaan dengan hal tu. Pertama tentang apa yang akan berlaku dan sedang berlaku minggu ni. Lepas tu itu akan affect kita punya hala tuju juga. Okay. So sekarang hala tuju Barisan Nasional, saya ada tulis berkenaan hal ni dalam minggu lepas. Dan Datuk Zahid juga, Presiden UMNO dah tulis dua kali. Dia kata secara ringkas hala tuju kita adalah kita kukuhkan Barisan Nasional. Itu pada saya signal tu kuat tau. Bila dia cakap macam tu, dulu kita cakap MN, jarang kita kata BN. Yes. So bila Presiden kita kata kukuhkan Barisan Nasional, signal tu maknanya apa? Maksudnya ada banyak maksud. Satu, kita bersedia kalau kita perlu pergi solo. Ini bukan perkara yang baru. Ini sebenarnya sebelum ini, PRU sebelum ini pun kita pergi Barisan Nasional juga. Tak ada masalah pun. Yes, tak ada masalah pun. Kita ada UMNO, MIC, MCA, ada gabungan-gabungan parti lain. Dan kita tahu yang beberapa parti lain tu macam GBS, PBB apa semua itu dia di Sabah Sarawak banyak. Dan Sabah Sarawak ini kita tahu position dia macam mana. Dia nak autonomi. Dan selepas kita kalah itu, dia pecah daripada kita pasal dia memerlukan sokongan daripada Kerajaan Persekutuan. Betul. Tapi lepas itu dia bersama dengan kita walaupun dia dalam blok pembangkang tapi menyokong kerajaan. Tapi kalau kita menang semula, tidak mustahil mereka akan join kita semula. So itu tidak menjadi masalah. So the thing is di Semenanjung ni, saya dah letak itu hari penanda aras kita. Saya kata itu hari di Semenanjung, siapa yang menang 90 kursi akan membentuk Kerajaan Persekutuan. Betul? 90 kursi. 90 kursi. So kita kira itu hari dan saya dah bentang dalam saya punya live beberapa hari lepas. Dan kajian ini kita buat secara detail. Bukan secara on the surface. Dan saya dulu dalam kerajaan 20 tahun. Saya bersara pun pengarah di Jabatan Perdana Menteri. So sebelum buat keputusan, sebelum analisa, saya nak tengok detail dulu. bukan kita cakap macam itu saja. So daripada analisa kita lihat kalau kita pergi dengan Muafakat Nasional, sekurang-kurangnya kita dan PAS boleh dapat 105 kursi dan lebih. Kalau dengan Muafakat Nasional. So bayangkan kalau kita dapat 100 lebih kursi, campur Sabah Sarawak dah 120, 130. So itu adalah preference kita in terms of hala tuju. Preference kita. Culaan-culaan yang lain ada, pagi tadi saya dengar ada seorang profesor buat culaan, dia kata kalau kita bekerjasama dengan PPBM kita boleh dapat 162 kursi, lebih daripada 2/3. Saya tak tahu apa asas-asas ini sebab saya dulu banyak juga buat kerja-kerja pilihan raya ni dulu, kecuali PRU 14. PRU 14 saya tidak ada dalam forum. Sebab Tuan Najib suruh saya fokus on dasar transformasi. Sebab rancangannya pada ketika itu, lepas saja kita menang,
Kalau kita menang, kita nak teruskan transformasi nasional. Tapi apakan daya kita kalah, so tak. Tahun 2018. So sebelum tu PRK tu saya terlibat. PR14 je saya tak terlibat sebab Tun Najib suruh saya fokus on benda itu. So saya dah banyak tengok data. So pada ketika ini itulah daripada segi data, daripada segi kajian kita, itulah yang paling realistik. Kita tak boleh terlampau optimistik sampai 162 kursi, 2/3. Itu pada saya bukannya saya ini, tapi kita tak boleh jadi terlampau awang-awangan sangat. Dan pada masa sama kita tak boleh terlampau pesimistik juga. Yes. Ada puak-puak, ada beberapa pemimpin yang kata kita tak boleh menang lah, UMNO skeptical, yang ada lepas kita kalah, memang kita telah kalah, tapi kita baru kalah sekali, jangan hilang semangat. Saya kata kita kukuhkan semangat kita, kan. Jangan terus mengalah nak bagi kursi kat orang, angkat bendera putih, itu bukan ini. Sebab tu saya bukan betul, itu sebab saya cakap dia orang kena ambil iktibar contoh Datuk Najib. Saya suka Datuk Najib sebab saya bekerja dengan dia lama dulu, dan saya juga suka dasar-dasar dia. Datuk Najib bila dia jatuh, saya berada bersama dia masa tu, tak ada orang fikir dia boleh naik balik. Tak ada orang fikir dia boleh naik balik. Masa dia kalah tu, down semua, kebanyakan kawan-kawan dia tinggalkan dia. Kalau dia patah semangat time tu, kan, Cik Garut rasa dia boleh naik ke? Tak boleh. So dia tidak patah semangat. So UMNO pun kena begitu, Barisan Nasional. So kita tengok dari segi nombor, kita tengok kita on the uptrend. Encik Hisham, daripada kajian ini, adakah berdasarkan apa sentimen akaun rakyat bawahan? Okey. Okey. Dia ada beberapa perkara, dan saya dulu juga banyak bekerjasama dengan SPR. So saya tahu macam mana dia buat unjuran, dan kita pun nampak algoritma dia. Sebab tu saya ada detail tu kita boleh nampak. Ada setengah orang data tu kita boleh nampak. Kita tahu macam mana dia buat. Saya duduk bekerjasama dengan dia juga. So sebelum kita buat unjuran, kita kena tengok baseline. Baseline-nya, lepas tu baru kita tengok sentimen. Contoh saya nak cerita, kalau baseline kita terlampau rendah dalam satu kawasan, contohlah Seputih atau Damansara atau Petaling Jaya, kita tahu sokongan kita 5% je dekat situ. Dari dulu lagi. 5 ke 10%. So baseline terlampau rendah. Kalau kita buat apa pun sentimen ke, kempen ke, bagi beras ke apa, kita tahu kebarangkalian je, kita tak boleh, susah untuk menang di situ. So baseline. So kita check baseline dulu. Lepas tu baru kita buat survey, kita tengok sentimen semasa dan sebagainya. Kita tak boleh ambil sampel survey 200-300 orang, lepas tu kata 51 menyokong kita pasal 200-300 orang menyokong kita kata boleh menang 162 kursi. Tak boleh. Tak bijak betul. So kita kena tengok begitu. Lepas tengok baseline baru tengok sentimen. So persoalannya sekarang secara ringkas, bila kita dah dapat baseline yang saya kata tadi 100 lebih kursi kalau kita dengan PAS tu, 105 ke atas. Itu kita dengan PAS je, tak campur GBS, PBB, semua-semua itu. So kita kena tanya persoalan. Kalau nak tanya sentimen, sama ada sentimen sekarang ni, sokongan rakyat kepada kita, pada pertama soalan dia, sokongan rakyat kepada PH tu semakin tinggi atau semakin teruk sekarang? Itu soalan pertama. Nombor satu. Nombor dua ialah sama ada sokongan rakyat kepada Perikatan Nasional atau PPBM ni lebih tinggi atau lebih teruk sekarang berbanding PRU14. Nombor tiga, kita tanya soalan, adakah sokongan rakyat, Cik Azrul rasa, Cik Garul rasa, kepada Barisan Nasional sekarang lebih teruk atau lebih baik berbanding PRU14? Sebab baseline yang kita buat itu adalah berdasarkan keputusan PRU14. So saya tanya sekarang, kalau baseline kita kata BN dengan PAS berdasarkan keputusan PRU14 boleh menang 105 kursi, Cik Azrul rasa sekarang ni kita boleh menang lebih atau kurang daripada itu? Depends. Sebab apa? Kalau ikutkan saya terbaca, terpandang sokongan rakyat kepada Barisan Nasional adalah 46%. Itu ada satu survey yang dibuat oleh MH online ke apa tu? Okey. So, kalau berdasarkan 46%, masih menunggu. Okey, saya nak tanya. Sokongan rakyat kepada, dia ada tiga tu. Saya tengok survey tu. Survey tu kata sokongan rakyat kepada BN 40 lebih peratus. 46. Okey, tetapi sokongan rakyat kepada Perikatan Nasional berapa? Itu 18%. Dan 18%, dan sokongan rakyat kepada PH adalah 30 lebih peratus. Itu saya tengok survey itu. Saya ada survey itu. Ini bermakna bahawa Barisan Nasional ingin menjarakkan diri dari PBBM untuk takut kalah. Ini bermaksud ini bermaksud bahawa antara tiga gabungan tu
kita tak boleh sekarang ni saya rasa kita tak boleh nafi dah ada 3 gabungan dah. Yang bukanlah kita dominan, yang tapi nampak, yang kita nampak. Barisan Nasional 1, Perikatan Nasional 2 dan PH 3. Ini sekarang, ini situasi hari ni kita. So daripada 3 tu, Cik Azrul kata tadi, kita 46%. PN cuma 18. Yang seorang lagi tu 30 lebih. So siapa yang ada kelebihan dekat sini sekarang? Of course kita. So sebab itu saya kata kepada saya panggil dia orang ni puak-puak mesra bunga ni mesra bunga. So tak itu halus, ada orang lain panggil dia orang lebih kasar daripada itu. Kan? Orang lebih kasar daripada saya tak pernah sebut kan. Sebab kawan-kawan dia orang ni pun kawan-kawan saya juga. Kawan-kawan juga dia selalu datang office dulu masa saya kat PMO. So saya panggil dia mesra bunga. Tapi saya kata pada dia macam Tan Sri Anna Musa, sahabat saya datang office saya 2-3 kali masa saya di PMO dulu. So saya kata dia masa wacana disinar, dia cabar kita, dia kata secara jujur tanya persoalan, kita boleh menang ke kalau kita tak bersama PPBM? So sekarang saya nak tanya dia, saya dah bagi data itu hari saya dah komen bagi ulasan secara detail kawasan Pagoh sendiri, kawasan Tan Sri Muhyiddin yang goyang sekarang. Saya nak tanya dia, Tan Sri Muhyiddin menang sebab 13 undi bukan Melayu di Pagoh. Dia dapat 23,000 undi. Sekarang ni 13,000, 11,700 undi Cina dan 1,000 lebih adalah undi bukan Melayu. Itu undi PKR, undi PH, undi DAP. Undi Melayu 10,000 itu pun belum tentu undi dia. Kita dapat 16,000 undi. So secara jujur saya ingin tanya kepada Tan Sri, sama ada Tan Sri yakin ke kita boleh dapat balik undi ni? Jawapannya tidak tentu. Sebab bila kita bertanding dengan PH nanti, walaupun dengan kata 2 penjuru ke 3 penjuru ke apa ke, PH akan retain orang ini. Saya tak rasa kita dapat balik undi Cina. Nak dengan kempen yang dilakukan oleh PN sekarang ni, PN kata kempen dia apa? Penyatuan Melayu. Betul. Dia war-warkan ni nak penyatuan Melayu. Sekarang orang Melayu kebanyakan daripada orang Melayu terutama base kita base UMNO penyokong UMNO penyokong Melayu kita ramai dia akan umbi kita tak percaya dengan retorik penyatuan Melayu ini. Sebab itu dalam mesyuarat 700 mesyuarat dia akan umbi yang dilakukan oleh UMNO, majoriti 2/3 menolak penyatuan dengan kita panggil pengkhianat-pengkhianat dalam PPBM ini. Kita tolak, kita tak percaya. Nombor 2, bila dia pergi war-war penyatuan Melayu, apa akan jadi kepada sokongan-sokongan bukan Melayu yang dulu dia dapat kebanyakan? Kursi-kursi dia dulu lebih daripada separuh undi dapat daripada bukan Melayu. Mereka ini pun akan menjauhkan diri dan akan pulang pada PH. So, persoalan yang Cik Khairul cakap tadi itu, kan, adakah kita menjauhkan diri sebab dia orang ni nampak dah macam busuk, nak kalah. So, kita pun kena tanya soalan itu. Dan bukan saja Barisan Nasional, PAS pun kena tanya soalan itu. Kalau mereka pergi, sekarang gerakan dengan PAS nak pergi dengan Bersatu. Rating Bersatu sekarang ni dah teruk. Ini kita tak boleh nafi. Sekarang Tun Mahathir, sekali saya cerita, Tun Mahathir and the gang pun dah attack Tan Sri Muhyiddin. So rating dia teruk sekarang ini. So kalau mereka ini gerakan dengan PAS pergi dengan Bersatu dalam Perikatan Nasional, adakah mereka akan menang lebih kursi atau kurang lebih kursi? So itu persoalannya. So nombor 1, kita tak nak terpalit. Sebab pada saya kajian hari ini bukan kajian PN saja. Kajian ini kajian PPBM. Bukan 11 bulan kajian PN dan 22 bulan kajian PH, tidak. Kajian hari ini ialah 33 bulan kerajaan PPBM bermula daripada Mei 2018 dan mereka telah gagal. 2 Perdana Menteri PPBM, Mahathir dengan Muhyiddin, 33 bulan ekonomi teruk. Saya tengok itu 8 suku berturut-turut selepas PH mengambil alih sehingga kini ekonomi kita, kadar aliran modal kita keluar negatif. 8 suku berturut-turut, suku tahun berturut-turut, pelabur lagi dan sebagainya. Pelabur ada lagi ke negara jiran. Dan kita tidak ada pelabur baru yang masuk untuk melabur satu. Nombor 2, ekonomi Malaysia semakin menguncup dan menguncup. Jadi kalau Cik Isham tahulah rakyat di luar sana mengeluh sebab tak ada kerja, dibuang kerja, duit tak ada, macam mana nak terus hidup. Tak cukup kalau macam bagi sekampit beras satu keluarga. Correct. Sebab itu saya setuju tadi persoalan yang Cik Azrul cakap tadi, yang Cik Khairul cakap tadi, adakah kita menjauhkan diri? Bukan kita menjauhkan diri. Nombor 1, saya kata kalau kita nak buat perubahan atau tukar satu pembaik pulihan kepada ekonomi kita, pasal rakyat tengah sengsara sekarang ni kita tahu.
Mereka gagal menangani ekonomi, gagal menangani wabak COVID dan gagal dalam banyak benda. Itu sebab they are not popular Correct. untuk jadi Betul. Pemerintah. Itu belum cerita yang dia tipu manifesto dulu sampai sekarang tak tunai. Orang yang janji PTPTN dulu. Siapa dalam PPBM sekarang? Inilah macam mana kita nak pergi pilihan raya 8 juta muda muda nak ini kita join dia, habis orang muda kata itu korang lah yang janji dulu tak, ini tak boleh, susah. So sebab itu saya kata kita nak pergi pilihan raya sebab kita ataupun kita nak tukar kerajaan kalau tidak ada pilihan raya sebab COVID, sebab kita kena tukar puak-puak ni orang-orang ni, barulah kita boleh tukar dasar. Dasar-dasar ini, kita tahu dasar-dasar yang mereka buat PPBM ini tidak bagus untuk rakyat. Kena tukar dasar, kena tukar dia orang ini. Kalau kita maintain juga dia orang ini, pasal kepentingan dia orang ke apa, ini tidak bagus untuk rakyat. Kita dah tahu 33 bulan. Tapi saya rasa dalam UMNO sudah ada keputusan bahawa mereka ingin berjuang bersendirian dengan BN, tapi berapa peratus agaknya dalam UMNO itu sendiri mahu bersama dengan parti PPBM lah parti bunga. Okey. Saya jawab soalan tu sebab saya nak jawab pasal Mahathir tadi. Saya jawab. Saya jawab. Awak nak suruh saya jawab Mahathir dulu ke? Oh, nak jawab Mahathir. Sebab Mahathir tu yang dari dua hari ni. Okey. So, pasal Mahathir ni memang menarik 2-3 hari ni sebab Encik Azrul, Encik Garuh dulu adalah wartawan berpengalaman dan tengok sentimen politik dah lama. Saya percaya Encik Azrul, Encik Garuh dah nampak dalam politik ini kalau ada sesuatu berlaku mesti dia punya undercurrent dia tu ada, betul tak? Mesti ada signal-signal. So apa yang kita nampak 2-3 hari ni? Kita nampak 2-3 hari ni tiba-tiba Mahathir tiba-tiba attack terus Muhyiddin. Betul. 2-3 hari lepas tiba-tiba dia attack. Dia buat live, dia kata Muhyiddin bohong. Itu seperti perkataan yang keras tu. Kuat tu. Dulu dia yang sokong Muhyiddin. Sekarang dia kata Muhyiddin bohong, ini tipu, ini pop keras. Saya tengok live dia menggigil-gigil dia cakap itu, nombor satu. Kenal Tun Mahathir, semua perdana-perdana berhenti semua dia tak suka. Okey, the question is kenapa sekarang? Lepas itu bukan hanya dia seorang. Geng-geng dia pun 2-3 hari ni keluar. Geng dia siapa? Daim bagi statement, Kadir Jassin bagi statement, semalam Rafidah Aziz pun bagi statement. So dia bawa geng. Dia bawa geng untuk kritik Muhyiddin. Saya tak sokong 3-4 orang termasuk Muhyiddin ini tapi tak sokong. Tak, bukan impartial, memang saya tolak. Dengan tak ada. Ini 3 serangkai campur Muhyiddin, 4 serumpun ini campur Rafidah lah 5. Campur Anwar Ibrahim 6. Itu pada saya 6 itu tak mahu cakap kalau terasa ke apa saya tidak sokong. So saya nak cakap kenapa sekarang ini mereka macam panik. Minggu ini apa yang berlaku macam Mahathir and the gang panik. Tiba-tiba dia start menyerang Muhyiddin. Jawapannya ialah saya tulis 2-3 hari lepas. Saya kata ini Mahathir panik and dia start attack Muhyiddin sebab apa? Dia dah tahu, dia dah nampak. Dengan Tun Mahathir ni saya kaji Tun Mahathir dah lama. So Tun Mahathir ni dia ni cerdik. Tapi dia pentingkan diri dia. Nombor satu, kroni. So dia tengok 2-3 step ke depan. Dia tahu sekarang ni kerajaan Tan Sri Muhyiddin tidak lagi boleh dipertahankan. Dia dah nampak. Sokongan rakyat teruk, sokongan pelabur teruk, sentimen ahli parlimen pun tak sokong dia. Dia tidak ada majoriti di parlimen, tidak ada sokongan rakyat dan majoriti di Pagoh pun saya dah buktikan dia tak ada. Sebab pengundi yang dulu dia dapat tak ada lagi ni. And then cawangan-cawangan PPBM di Pagoh pun dah pecah sekarang ni. Orang UMNO di Pagoh pun tak sokong dia. So dia dah doom, dah habis. Muhyiddin tak boleh nak buat apa. So kalau Muhyiddin buka parlimen sekarang ini kan, persoalan kenapa tak buka parlimen? Itu sebab dia kata darurat diperkenankan. Dia kata tapi sekarang orang kata dalam tempoh darurat boleh parlimen bersidang. Kenapa tak boleh? Dan kita tanya soalan, kedai nombor ekor pun boleh buka, kasino di Genting pun boleh buka. Takkan parlimen tak boleh buka? Kita tanya soalan ini. Kan? Kalau darurat, teruskan darurat. Kan? Kalau pasal COVID, buat PKP. Nak boleh teruskan darurat, tapi parlimen boleh dibuka. Dalam perlembagaan, tidak kata parlimen tidak boleh bersidang time darurat. Dalam sejarah, parlimen ada bersidang time darurat.
Kenapa pula dia kata Parlimen tak boleh bersidang time darurat? Walaupun walhal kasino semua 6 ekor, orang boleh pergi beli 6 ekor, boleh pergi pasar raya apa ke benda semua tu. Saya tak pernah beli 6 ekor lah, tapi kan hari kasino semua boleh buka, saya dengar kan. Apa benda Parlimen tak boleh buka? So dia under pressure sekarang ni. Kalau dia buka Parlimen, maka dia akan dijatuhkan. Kalau dia bubar Parlimen, PH pula tak nak bubar Parlimen. Sebab dia orang pun takut. Macam saya cakap tadi, sentimen pada PH pun teruk. Sekarang ni 30% saja, PN 18%. Kalau dia orang ni, dua-dua PN dengan PH, dua-dua takut berhadapan dengan rakyat sekarang. Yang beria sangat nak bagi rakyat buat keputusan. Kita, Barisan Nasional. Satu. So kita kena tengok soalan ni. So Mahathir dah nampak benda ni. Dia dah nampak. So dia tahu Muhyiddin ni dah jadi liability kepada geng dia. Muhyiddin ni pun geng dia juga. Dah jadi liability. So apa nak buat? Dan apakah, saya nak tanya Encik Karol. Encik Karol tanya soalan sama dia ni tadi. Saya pula tanya. Saya tanya Encik Karol. Encik Karol mengikuti Mahathir juga. Encik Azrul. Apa yang dia paling, antara benda yang dia paling takut sekali? Encik Karol rasa tahu? Rasanya. Apa paling dia takut? Kalau saya punya logik lah. Dia kehilangan kuasa lah. Okey, lagi? Dia paling takut kalau apa yang dia impikan tak tercapai. Okey. Dia, pada saya dia ada takut secara ringkas dua benda. Nombor satu, dia kena protect legacy kroni dan anak-anak dia. Yes. Okey. Kalau kerajaan jatuh, kerajaan itu tak favorable pada dia, benda-benda ini semua akan menjadi risiko. Habis orang siasat, orang ini. Nombor dua, dia takut betul kalau UMNO atau Anwar jadi Perdana Menteri. Betul tak? Daripada dulu Mahathir tak nak Anwar jadi Perdana Menteri atau UMNO jadi Perdana Menteri. Lepas dia keluar, dia nemesis dia, dua orang saja. Satu, bosku, dia tak suka bosku. Nombor dua, Anwar Ibrahim. Okey, kalau Muhyiddin jatuh, kebarangkalian siapa jadi Perdana Menteri? Anwar ataupun UMNO. Ada dua kemungkinan. UMNO atau Anwar. Ini adalah mimpi ngeri kepada Dr. Mahathir. Kalau mereka ni jadi Perdana Menteri, habis dia dengan 4 serangkai, 3 serumpun tadi dengan Rafidah semua habis. Tahu? Kalau Anwar ataupun UMNO jadi Perdana Menteri balik. So macam mana nak selamatkan sebelum untuk mencegah Anwar atau UMNO jadi Perdana Menteri kalau Muhyiddin jatuh? Jawapannya, jawapan dia kena jadi Perdana Menteri. Dia fikir, yes. Sebab itu dia buat benda ini. Sebab itu dalam dia punya PC bulan lepas dengan Tengku Razali ke apa, dia cakap apa? Dia kata, saya pun boleh jadi Perdana Menteri balik. Maksudnya dia nak lagi jadi Perdana Menteri. Dia dah hint dekat situ. So 2-3 hari lepas, semalam dia dah buat statement nak bodek UMNO pula. Dia kata UMNO kena berjuang abata. Saya masih sayang kepada UMNO. Sekarang dia nak bodek UMNO sebab apa? Dia memerlukan blok UMNO ini untuk mendapat sokongan untuk dia menjadi Perdana. Pada saya macam inilah. Dia dah jadi Perdana Menteri 2 kali, cukuplah tu. Orang kita dah kena, apa orang kata dalam bahasa pasar tu, saya tak mahu sebutlah, dah kena pada dia dah 2 kali. Takkan kita nak kena, ni hancing lah kali ketiga. Orang putih kata fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Fool me 3 times, saya tak tahulah nak kata apa. Shame on, tak tahulah. I don't know what to say. So kita tak boleh benarkan Mahathir ni hijack kerajaan semula. Bukan pasal kita ada personal kepada dia ke tidak, tetapi kita tahu dasar-dasar dia tidak bagus. 22 bulan dia merintah jadi apa? Masa dia merintah first time 22 years itu pun, at the end of dia punya pemerintahan tu, dia terpaksa turun sebab krisis ekonomi yang terburuk dalam sejarah. Sekarang ni pakar ekonomi kata, ekonomi kita berada di paras lebih kurang sama teruk atau lebih teruk daripada 98 dulu masa zaman Mahathir. So pada ketika ini takkan nak bagi semula pada Mahathir. Lagi teruk tak boleh. So ini yang dia tengah buat. Sekarang dia tahu Muhyiddin nak tenggelam. Dia nak selamatkan diri dia pasal kepentingan diri. So dia tengah melobi dia nak jadi Perdana Menteri kali ketiga. Saya kata tak boleh macam ini. Kita akan tolak benda ini. Sebab kita tahu dasar Mahathir ni macam mana. Dasar Mahathir daripada dulu, dia ni buat dasar pecah dan perintah. Semua orang tahu benda ini. Ya. Sekarang dulu kita dah elok-elok dengan Muafakat Nasional. Masa zaman Mahathir, UMNO dan PAS tak pernah berbaik. Sebab Mahathir.
Dia tak nak bagi dua parti Melayu terbesar ini bersatu. Tak boleh. Itu pasal dia punya pemikiran. Dia kena pecahkan orang Melayu untuk dia merintah. Itu dia. Masa dia orang Melayu tidak bersatu padu. Lepas dia keluar daripada UMNO bentuk PH, barulah UMNO dengan PAS boleh bersatu. Saya pun ada tulis dalam buku saya, sebulan selepas kita kalah, saya tulis hala tuju UMNO dan orang-orang Melayu pasca 9 Mei. Bulan Jun 2018 saya dah tulis ini. Saya letak dekat PAU, dalam 1 jam 1000 kopi orang beli. Mula-mula saya nak bagi peri. Tapi kawan saya kata kalau bagi peri orang tak appreciate. So letaklah RM5 kos printing. Orang dalam buku tu saya dah terang. Antara perkara pertama yang kita kena buat ialah menyatu padu kaum Melayu dan kita kena bersatu dengan PAS, saya kata pada ketika itu. Kedua ialah kita kena menyelesaikan masalah politik wang. Pasal ini akan menjadi masalah kepada kita. Nanti saya jelaskan pada detail. Tapi Mahathir, bila kita nampak 2 tahun lepas dalam Muafakat Nasional dua parti besar ini bersatu kan, itu menjadi threat pada dia. Dia tak suka ini. So apa dia buat untuk pecahkan Muafakat Nasional? Strategi dia hantar bersatu. Sekarang bersatu ini parti yang kecil yang jadi wedge yang memecah belahkan balik Muafakat Nasional dan orang-orang Melayu. Ini strategi Mahathir menggunakan bersatu untuk memecahkan semula. So saya tak setuju benda ini. So sebab itu saya kata kalau kita ikut lagi Mahathir pada ketika ini, saya tak tahulah apa nak jadi dengan negara dan apa nak jadi dengan orang Melayu. Tapi Syam dalam masa yang sama di dalam UMNO, parti UMNO kita ada pemimpin-pemimpin. Of course, sebagai rakyat marhaen, kami mahukan pemimpin yang ada integriti. Okay. Masalahnya, dalam masa yang sama, pemimpin-pemimpin ataupun ahli-ahli dalam UMNO, mereka ni sebelum mendapat kuasa yang lebih besar, they were good. Tetapi bila dapat aja kuasa, mereka ada satu attitude yang membuatkan rakyat menolak. Attitude itu tu macam mana kita nak kata tak rebranding, dah rebranding. Penjenamaan semula, usia muda and whatnot. Tetapi selagi ada attitude dalam kalangan ini yang apabila naik sebagai pemimpin dalam parti berlagak sombong. So macam mana kita nak? Sebab ini adalah akan berbalik kepada pengukuhan UMNO dan juga Barisan Nasional supaya rakyat boleh menerima ketika BN zaman kekembangan. Okey. Saya tak nafi Cik Zul, saya tak nafi bahawa ini adalah penyakit politik. Dan penyakit ini sebenarnya tak eksklusif pada UMNO saja. Penyakit ini sebenarnya adalah penyakit orang-orang politik yang mendapat kuasa. Dulu UMNO berkuasa selama berapa puluh tahun. So bila dia berkuasa dapat jawatan menteri, mulalah dia jadi lain terus. Dulu masa dia di kampung nak dapat sokongan orang kampung, elok aja dia kan. Tapi bila dia dah menang, dia pergi jadi menteri, dia dah jadi perangai, dia dah jadi lain. Berubah. Dan ini bukan saja cuma tertakluk kepada orang UMNO. Kalau kita tengok masa PH jadi menteri dulu pun sama. Menteri-menteri dia bawa kereta pergi parking dekat OKU punya tempat, ingat? Kan? Lepas itu dia tak ikut SOP. Sekarang banyak menteri tak ikut SOP, bukan saja menteri UMNO, menteri daripada menteri-menteri lain PPBM pun sama, ini pun sama. And then saya ingat masa PH PPBM dulu jadi menteri, bila ada orang tegur dia, kata buat cadangan macam mana nak improve dasar-dasar kerajaan, dia kata okeylah, terima kasihlah bagi cadangan tapi awak bukan kerajaan. Ingat tak? Yeah, ingat. So betul. So saya kata ini adalah penyakit orang yang dapat kuasa. Sebab itu saya kata nombor satu, mereka-mereka ini untuk menyelesaikan masalah ini, satu kita kena kukuhkan semak imbang rakyat tu. So kalau ada feedback selalu, semak imbang selalu, mereka ini takut sikit nak buat benda tak tentu pasal. So sebab itu dalam media pun adalah satu faktor terbesar dalam semak imbang. Macam saya cakap itu hari, ada menteri parking tempat OKU, dia suka-suka je parking dekat situ. Yang tangkap gambar tu siapa? Orang biasa hantar pada media sebar. Lepas ini saya tak rasa dia berani lagi buat macam itu. So media satu, satu lagi parlimen dan kena pengukuhan demokrasi. So bila katakan ada semak imbang yang lebih dan feedback yang lebih cepat,
dalam parlimen dan sebagainya. So orang-orang politik ini dia nak berlagak sombong pun, ataupun dia nak bukan saja berlagak dari segi attitude, tapi kalau dia nak buat something abuse of power ke, penyalahgunaan kuasa ke, dia takut sikit. Kalau macam dulu zaman Mahathir, sebab itu saya tak nak kembali pada zaman Mahathir. Masa zaman Mahathir saya dah umur 20-an. Saya bukan muda lagi. Walaupun tak apalah, belum nak masuk 5 seri tapi nak dekat. Belum masuk asar lagi tapi dah zuhur dah sikit. So saya kata masa zaman Mahathir, masa 80-an 90-an, masa 90-an, masa krisis tahun 98, saya dah 20 lebih umur saya. Saya dah nampak apa dia buat. So Mahathir dulu kawal media, kawal ini, tak ada semak imbang. So orang jadi menteri zaman Mahathir itu yang dia macam ini sebab dia rasa dia kebal. So sekarang ini untuk mencegah perkara-perkara ini berlaku, kita kena kukuhkan demokrasi, kita kena kukuhkan semak imbang. Dan sebab itu juga saya kata masa sekarang ni kenapa kelang kabut dalam menangani kajian menangani COVID ini, sebab semak imbang itu very loose. Kan parlimen tidak dibuka. So macam mana nak semak imbang apa kerja dia orang ni? Dia orang pun buat suka-suka dia lah. SOP yang dia buat, betul. SOP yang dia buat, saya kata SOP yang dia buat, dia buat keputusan oleh 8 orang dalam MKN, Majlis Keselamatan Negara. Ini saya nak komen sikit. Saya nak, kalau mereka nak terasa hati, minta maaf cakap lah. Saya nak buat macam mana? Saya cakap aja sebab ini penting untuk semak imbang. Sebab itu orang kata SOP ni kelang kabut. SOP ni orang kata kelang kabut sebab dalam MKN itu ada 8 orang ahli. Daripada 8 itu 5 ahli politik. Perdana Menteri, Azmin Ali, siapa lagi dalam tu? 5 orang ahli politik dan 3 orang penjawat awam itu, KSN dan KPPA dan seorang lagi ketua polis negara. Dia mengikut je lah. Dia nak buat macam mana? Takkan PM cakap macam ni, dia kata bos saya tak setuju, esok kena gantilah. So tak boleh, susah untuk dia. Bukan kata tak boleh, boleh, tapi saya dulu penjawat awam, saya tahu. Dalam sebagai penjawat awam, kita ikut arahan minister. Walaupun kita ada kita punya pandangan, pandangan kita. Tapi akhirnya minister atau menteri atau Perdana Menteri buat keputusan. Tapi kalau dalam tu ada 5 orang ahli politik, dia buat keputusan macam tu, dia orang ni nak buat macam mana? Ya, sebab itu saya kata pembuat keputusan ni kena ada check and balance. Sebab itu mereka kena pergi parlimen. Sekarang ini nak pergi parlimen pun takut nak buka parlimen. Habis apa kita nak buat sekarang ini? So bila jadi macam tu, maka itu yang jadi menteri tak ikut SOP. Sebab kenapa dia tak ikut SOP? And dia bila dia kena dalam bahasa apa, dia kena kantoi bila kantoi netizen kan, dia bagi macam-macam alasan. Oh ini itulah ini, lepas tu dia lepas. Dia terlepas. Tapi rakyat marah rakyat kena 1,000, 16,000 kena ini, rakyat kena. Awak menteri sebab apa? Sebab dia tahu yang membuat SOP itu dalam kawan-kawan dia. So tak ada check and balance daripada ini kepada dia. Kalau dia pergi parlimen, kita persoal, jenuh juga untuk dia menjawab. So sebab itu saya kata daripada persoalan, dan saya tak nafi juga untuk jawab soalan UMNO sekarang ni. Orang banyak cakap pasal UMNO. Dia kata UMNO korup, UMNO ini. Pada saya kata benda corruption ini bukan tertumpu pada UMNO saja. Dulu UMNO korup sebab UMNO berkuasa. Dia boleh bagi kontrak, boleh bagi apa sebab dia dalam kerajaan. So UMNO korup. Sekarang ini kaki-kaki kontrak, kaki-kaki korup ni semua ramai dah lari daripada UMNO sebab UMNO boleh bagi kontrak apa sekarang kepada orang dalam UMNO sekarang. UMNO bukan lagi Perdana Menteri, UMNO bukan lagi dalam kerajaan persekutuan pengamal ni. Nak bagi kontrak apa dah sekarang? Yang bagi kontrak siapa? PPBM. Banyak dakwaan kata dia bagi kontrak pada menantu dia 1.16 bilion lah. Apa benda lah PPBM. So kaki-kaki korup, kaki kontrak, kaki projek dah tak ada dah dalam UMNO. Kebanyakannya dah lompat. Yang ada mungkin mesra kontrak ada lah kot. Kes-kes yang dikaitkan dengan Kerajaan Pakatan Harapan yang Kerajaan Pakatan Harapan dulu mereka jadi menteri baru berapa 22 bulan, tiba-tiba sekejap aja dah korup. Pada saya, sebab itu semak imbang ni penting pada saya. Dan ada seorang profesor tiba-tiba nak buat naratif, dia kata ketua-ketua bahagian UMNO jutawan semua konon nak menggambarkan UMNO ni korup. Pernah dengar cerita tu? Rupa saya komen, saya terus komen. Saya tengok research dia tu sebab saya dulu pengarah kali. Bila saya nak buat satu komen, saya kena tengok detail, betul ke tidak, sahih ke tidak. Saya tengok kajian yang dibuat tahun 2002. Tahun 2002 yang mengatakan ketua-ketua bahagian UMNO ni jutawan 2002 zaman Mahathir. Zaman Mahathir memanglah politik wang tu teruk.
Pada ketika itu nombor satu, tanyalah Mahathir. Kenapa tanya pemuda UMNO? Pemuda UMNO separuh daripada pemuda UMNO mungkin zaman Mahathir mereka tak lahir lagi pada ketika itu. Ya awak nak blame dia sekarang buat apa? Tak boleh. So UMNO sekarang, yang tinggal daripada UMNO sekarang kebanyakannya adalah orang-orang yang pure berjuang. Yang macam kita-kita ni. Yang macam kita-kita ni gaji pun bukan ada gaji, bukan ada apa. Benda adalah sikit. Saya macam saya bukan ada gaji ke apa. Saya berjuang ajalah. Bukan nak dapat kontrak ke apa. Saya tak pernah dapat kontrak kerajaan, tak pernah bagi kontrak kerajaan pada saudara mara dan tak pernah buat komisen daripada kontrak ke apa, tak pernah. 20 tahun saya kerja. Sebab itu kalau ada orang yang menuduh macam ni ataupun orang buat-buat macam ni dalam kerajaan itu hari, saya pun rasa marah. Nombor satu, ia membusukkan reputasi penjawat-penjawat awam. Ataupun orang polis. Saya pun orang UMNO. Bila orang tuduh, saya pun rasa marah. Pada masa yang sama, kita kena tengok juga. Kita kena bersihkan diri kita juga. Bukan saja dalam UMNO, tetapi ahli-ahli politik dalam ni. PKR pun banyak juga corruption dalam itu. PAN pun itu hari, dalam masa jadi menteri, tengok kena ini juga. DAP pun sama. So sebab itu saya kata, dalam penulisan saya, sebulan 11 kita kalah. Saya kata dua perkara kita kena buat. Satu, menyatukan orang Melayu melalui PAS. Kan, ini. Nombor dua, saya kata kita kena selesaikan isu masalah politik wang. Salah satu cadangan saya pada ketika itu adalah untuk mewujudkan Akta Pembiayaan Politik. Okay. Saya dah sebut ini dulu. Akta Pembiayaan Politik. Itu 2 tahun lepas saya sebut, 3 tahun lepas lah, 2018. Sekarang ni tiba-tiba dan dua perkara. Saya kata Akta Pembiayaan Politik dengan Akta Lompat Parti. Lepas orang kita lompat parti. Dulu tak ada orang kisah pun bila saya sebut Akta Pembiayaan Politik dan tak lompat parti, sebab time tu yang lompat parti orang UMNO, seorang PA semua tak kisah. Tapi bila puak-puak dia sendiri yang lompat, sekarang ni tiba-tiba dalam Astro semua duk cerita Akta lompat parti apa, dah naik balik semula begitu. So saya kata kita kena buat Akta Pembiayaan Politik. Di negara-negara maju yang lain ada pembiayaan politik, sebab benda ini boleh mengekang rasuah, boleh mengekang corruption. Ibu kepada rasuah dan corruption di negara kita ini, sebab kebanyakannya benda ni lah. Bila orang yang berkuasa tu orang politik, kan, maka mereka memerlukan duit kata untuk menang ke apa ke, dekat situ berlakunya rasuah dan lain-lain. Tapi kalau ada satu akta yang boleh regulate benda ini, so semua sumbangan politik boleh jadi transparent, kita boleh mengurangkan rasuah. Di negara maju pun ada sumbangan politik, tapi dia transparent. Awak kena declare. Dulu masa zaman Datuk Najib, saya bincang dengan Datuk Najib berkenaan dengan hal ini. Sebelum kita kalah pilihan raya PRU 14, 2 tahun sebelum itu, Datuk Najib yang bawa berkenaan Akta Pembiayaan Politik ni di Parlimen. Tapi yang tak setuju ni siapa? PKR dengan DAP tak setuju. Sebab dia tak nak disclose daripada mana dia dapat pembiayaan politik tu. Yes, kita tak ada masalah. Time tu kita disclose lah. So sekarang, yang kedua kenapa saya bawa Akta Pembiayaan Politik ni, sebab di Malaysia ni kita tahu kalau kita nak masuk politik, berjuang dalam politik, kita perlukan duit juga. Kita perlu nak bergerak kena perlukan duit. Of course saya kata tadi, perjuangan kita nombor satu perjuangan. Pembiayaan ini tidak boleh jadi nombor satu. Sebab kalau kita selalu pakai duit untuk menang, kita tak pakai otak untuk berhujah. Tak pakai otak, lama-lama kita kalah. Itu yang kita kalah. Ini sebab kita nak kita tak pakai. Betul. So duit ni kena pakai juga. Sebab apa? Bukan saya kata semua peri, tidak boleh. Kita nak buat live ni pun kena beli green screen, kena beli ni, kena beli ni. Betul. Kita nak beli campaign. Kita nak pergi kempen kan, kita nak beli t-shirt, t-shirt Barisan Nasional lah, apa nak print banner apa dan sebagainya. Tapi janganlah markup price terus. Takkan kita nak pergi kat kilang print t-shirt tu kata bang tak apalah bang, ini asal afisabilillah je lah. Asal betul agama perjuangan bangsa dan tanah air memang tak apalah bagi peri lah bang. Mana boleh macam tu. So kita faham dia ada kilang, dia ada kos, dia kena tanggung anak bini dia makan. Orang lain pun begitu kan, kita nak buat lah, dia kena beli kamera, kena ini, orang pun terpaksa ada anak bini nak makan apa semua. Kita tahu kos dia ada situ. Tapi itu tidak sepatutnya. Yang lain-lain itu daripada segi kos kita kena take care. So bila ada Akta Pembiayaan Politik, we take care that. Tapi selebih kita tak boleh, yang kita tak boleh itu adalah beli undi. Tak boleh. Kita tak boleh menang soal duit, sebab ini akan melemahkan kita punya daya untuk berhujah. Sebab kita selalu pakai duit untuk otak kita ni, kalau kita tak pakai, kita tak boleh ini nombor satu. So sebab itu kita kena buat benda-benda ini untuk buat transformasi politik dan seterusnya. Seterusnya transformasi negara lah, itu kita kena hapuskan dulu. Tapi kalau kita ambil Mahathir balik, dah aim balik, the return of benda-benda ini yang akan berlaku pada politik Malaysia sekarang.
Tak boleh. Encik Syam dia tak menjawab soalan saya. Apa soalan awak tadi? Sorry. Kekukuhan UMNO. Sekarang ni berapa peratus sebenarnya? Oh ya, okey. Tadi bukan saya tak jawab. Saya kata kita jawab Mahathir dulu kan. Ada Mahathir dulu. Okey, sekarang saya jawablah soalan awak. Okey, semasa tahun lepas, benda ni, isu ni tahun lepas. Sebab time tu saya berhujah dengan puak-puak mesra bunga ni. Lepas tu dia orang panggil kita apa benda tah. Lepas tu saya kata mereka ni nak jual UMNO kepada bunga, saya kata. BBM. Sebab pada saya memang dia nak jual lah untuk kepentingan diri mereka sendiri. Sebab saya kata kalau kita terima bunga ni, undi kita akan pecah, parti kita akan pecah. So kita tak boleh. Takkan UMNO nak, ini patut PPBM bubar. Solution saya suruh PPBM bubar. Sebab dia kecil. Apalah kita nak bubar? Kita ada 38 juta ahli. Kalau kita bubar 38 juta ahli, kita akan bertempiaran. Dan usia UMNO juga kena. Yes, betul. So yang kecil lah bubar dulu, semangat 46 boleh bubar Tengku Razali, apa pasal pula PBM ni bubar. Tak bubar, dia bubar masuk kita baru kita boleh mengukuhkan orang-orang Melayu pergi lawan PH dan kita boleh menang. Kalau kita bubar ahli, kita akan pergi pilihan raya, kita pecah belah. Pasal mereka ini ada ego yang tinggi dalam PPBM, hendak still mengukuhkuasa. So bila saya berhujah begitu, so puak-puak mesra bunga ni cakap pada saya, tak, dia kata itu bukannya Akaumbi nak penyatuan Melayu. Dia kata retorik dia lah. Saya kata ini adalah retorik. Saya dengan Akaumbi, saya di kampung, saya pergi bercakap dengan Akaumbi. Keluarga saya pun dulu, saya umur 8 tahun, 10 tahun, dulu saya dah tampal poster sebab ibu bapa saya dalam Akaumbi UMNO. Saya dah buat kerja dengan Akaumbi. Bila saya pergi jumpa dengan Akaumbi, saya dengar apa yang dia orang kata. Itu bukannya dia orang kata. Dia orang tak kata dia orang nak bersatu dengan PPBM ini. Apa yang dia orang kata lah, dia orang tak nak puak-puak bunga ni. Itu yang Akaumbi kata. Dan pada ketika itu, saya kata okey tak apa, dia orang berhujah puak-puak mesra bunga ni melalui ILO. Biasalah. Kan? Saya pun berhujah berdasarkan apa yang saya percaya. Tapi pada bulan Ogos 2020 ke 2019 saya tengok, 2020. So saya kata, okey macam ni saya kata. Kalau nak tahu perkara sebenar, berapa sokongan Akaumbi sebenarnya yang menyokong awak atau menyokong saya? Atau nak PBM atau tak nak PBM? Kita buat referendum. Baru kita boleh tahu. Sebab Akaumbi 3.8 juta ahli. Ada ramai bahagian 191, cawangan ada berapa ribu. So kita ada structure. So bila buat referendum kita tahu. Akaumbi kita nak apa, saya kata. Dan yang tak berani buat siapa? Puak-puak bunga ni lah, yang mesra bunga ni tak berani buat. Saya okey je. Sebab dalam persoalan kritikal, tak semua benda kita kena buat referendum, tidak. Semua akan ada, kita boleh delegate pada Majlis Tertinggi atau Presiden UMNO. Tetapi dalam persoalan-persoalan kritikal kena ada referendum. Contoh, masa UK dulu, masa Scotland nak keluar dari UK, dia buat referendum. Sebab itu tidak boleh diserah kepada ini, sebab the stake is terlampau tinggi. Dan masa England nak keluar Brexit, kan sama, dia buat referendum juga. Macam sekarang, sama ada kita nak bersatu atau keluar daripada PBN. So kita kena tanya Akaumbi kita, sebab yang nak mengundi nanti dalam pilihan raya adalah Akaumbi kita. Kalau Akaumbi kita tak setuju dengan apa pemimpin buat, kita akan pecah dalam perubahan ni, pecah lagi dan lagi. So buat referendum. So mereka tak setuju. Tapi untuk jawab soalan tu tadi, ialah apa yang kita berlaku dalam bulan lepas. Ada mesyuarat setiap tahun, kita ada mesyuarat cawangan, bahagian dan mesyuarat agung. So dalam mesyuarat di peringkat cawangan dan telah dibawa ke bahagian, kita nampak majoriti daripada mereka membawa usul untuk tolak PPBM. Ini bukan ketua-ketua bahagian saja. Mula-mula dibuat survey dalam satu grup ketua-ketua bahagian. 140 lebih ketua bahagian menolak kerjasama dengan PPBM. Dan daripada, lepas tu dia kata ini cuma ketua-ketua bahagian. Tak apa. Kan, kita cek dia Akaumbi. Dan daripada Akaumbi, masa mesyuarat cawangan dan ini tu, di peringkat bahagian lebih 700 mesyuarat telah diadakan. Bukan saja mesyuarat bahagian, tapi mesyuarat wanita, mesyuarat puteri, mesyuarat pemuda diadakan. Dan cawangan-cawangan telah membawa usul di bahagian. Daripada itu, 99 bahagian telah membawa usul menolak PPBM. Itu lebih daripada majoriti. Kita ada 191 bahagian. 99 membawa usul begitu. Dan lagi 30 atau 40, ini saya sendiri telah cakap dengan Tok Mat Maslan, Setiausaha Agong UMNO, dia dah confirm benda ni. Dan lagi 30-40, of course orang UMNO ini, orang Melayu ni kita beralas, kita berhalus. Kita tak cakap kita tak suka dia ni. Tapi kita bawa usul, dia kata 30-40, kata kita hanya nak memperkukuhkan MN. So maksudnya apa? Maksud dia tak nak lah puak ni.
So kalau campur orang-orang bahagian-bahagian daripada akaun umbi yang tak betul-betul explicitly kata kita tak nak PPM, campur yang kata kita hanya nak bekerjasama dengan Muafakat Nasional PAS, maksudnya ada 140 ke 150 bahagian, lebih 2/3 daripada akaun umbi UMNO yang menolak PPBM ini. Sebab dia tahu mereka ini pengkhianat. Dulu pengkhianat nombor 1 pergi lompat keluar. Lepas tu sekarang ni Mahathir ni, lepas dia tahu dia punya eksperimen dengan PH tu tak menjadi, masa tu PH ni lompat balik masuk dengan Perikatan Nasional. Lepas tu dia tengok orang kita, akaun umbi kita tak boleh terima dia sebagai Perdana Menteri, dia letaknya Muhyiddin. Sekarang ni Muhyiddin pun tak jadi juga. Dia nak masuk balik UMNO, dia nak jadi Perdana Menteri. Kali ketiga. Pada saya tak boleh, kita tak boleh terima ini. Sebab kalau ini berlaku, UMNO akan berpecah. Bila UMNO berpecah, kita pergi pilihan raya nanti, kita akan jadi masalah. So PPBM ni telah membuatkan masalah pada kita untuk pergi pilihan raya. Ada orang tanya saya, orang kata orang kata okey kita pergi pilihan raya, kenapa nak tengok ahli UMNO aja? Kenapa kita, jumlah pengundi masa PRU14 dulu yang keluar ada 13 juta. Kan ahli UMNO cuma ada 3.8 juta. Saya kata okey, itu argumen yang dangkal dan cetek. Saya kata nombor 1, awak kena tengok orang jumlah pengundi Melayu yang keluar masa PRU dulu berapa ramai. Pengundi Melayu yang keluar ada 6 juta lebih. 6 juta lebih, dekat 7 juta yang keluar. Yang selebihnya itu orang Cina, orang India, orang Sabah Sarawak, dan orang-orang bukan Melayu campur. Tapi daripada 6 juta pengundi Melayu yang keluar, UMNO telah mendapat 4.2 juta pengundi. More than half, 60%. Yes, 2/3 daripada orang Melayu telah mengundi UMNO pada ketika itu. 2/3. Of course kita kalah sebab Cina dengan India tak undi kita. Undi dia solid pada sebelah sana. 95% India, Cina sokong sana. India pun lebih daripada 60% sokong PH pada ketika itu. Tapi undi kita solid dan kita telah mengekalkan pada ketika itu lebih daripada 50 kursi. So kita telah mendapat 4 lebih. Daripada 4.2 juta ini, 3.8 juta adalah ahli UMNO. Lebih daripada 75-80% daripada stok orang UMNO yang mengundi kita adalah ahli kita sendiri. So sebab itu saya kata, bila kita pergi mengundi dalam PRU 14-15 nanti, kita punya akaun umbi tak boleh pecah. Kalau akaun umbi kita pecah oleh kerana PPBM ini akan mendatangkan masalah kepada kita. So sebab itu kita kena solid sekarang ini. So anasir-anasir yang cuba nak pecahkan kita, macam percubaan Mahathir hantar PPBM nak pecahkan Muafakat Nasional, pada peringkat ini saya rasa dia separuh berjaya. Tapi belum tentu lagi belum tentu lagi. Sebab PAS mungkin last minute dia tengok bersatu ni tak boleh dia mungkin akan pergi balik kepada kita. Itu kita tak tahu, wallahu alam, kita doa-doa lah. Sebab kita tak boleh nak kontrol apa PAS buat. Seperti mana PAS pun tak boleh paksa kita nak terima PPBM. PPBM ni parti kecil. So orang kata, kalau kita lihat PPBM ni dia tak ada badan. Badan tak ada. Kita pemimpin di atas, akaun umbi kita besar di bawah. PPBM ini badan tak ada tapi di kepalanya besar. So tak boleh. Kita macam mana pula dia nak suruh akaun umbi UMNO yang bubar tapi masuk dia, itu tidak masuk akal. Kita akan pecah dan bertempiaran. So bila pergi akan jadi masalah. So sebab itu saya kata solution dia, kalau mereka-mereka ini ingin ikhlas dan jujur ingin menyatukan orang Melayu, siapa yang kena bubar? Yang besar ke yang kecil? Yang kecil lah bubar. Awak nak dapat cawangan pun tak ada. Kan? Di bawah pun tak ada. Badan tak ada, ekor tak ada, kepala je besar. So macam mana nak suruh kita bubar? Pergi ni Mahathir panggil Datuk Zahid. Dulu panggil Presiden kita. Dia kata suruh UMNO bubar. Apa rasional dia? Tak boleh. Kita tak boleh terima benda ini. Kita akan menjadi masalah kepada kita. So solutionnya pada saya, kalau mereka ikhlas, PPBM kena bubar. So tak ada pertindahan kursi dan juga tidak ada pecah undi. So kita tahu dulu, kita bagi masa Anwar Musa kata pada saya, dia kata, ahli UMNO ini setia dan ikut arahan pemimpin. Dia ni kalau pemimpin bagi arahan untuk undi satu-satu calon ni, dia orang semua akan. Kita bukan askar dalam UMNO ni. Ahli UMNO memang setia, memang taat, tetapi ahli UMNO bukan bodoh dan bukan dungu. Ikut sejarah, dulu kita bagi komponen kita bertanding bagi laluan pun undi kita pecah.
Saya ingat dulu kita bagi dekat Simpang Renggam, kita bagi gerakan bertanding, kita bagi Teluk Intan belakang melanting. Undi kita pecah. Pecah undi kita kalah. Apakan lagi kalau kita dipaksa bagi laluan pada pengkhianat. Dia ni dah mengkhianat pada kita, nak ambil kursi kita. Lepas tu kita bagi dan undi kita akan pecah dan siapa yang akan menang? Yang akan menang adalah PH. Kita tak nak PH dan DAP. Apa guna kita pakai retorik penyatuan Melayu? Lepas tu kita kata ini akan menyatukan Melayu kan apa-apa. Kita pergi pilihan raya, kita kalah, DAP menang dan jadi kerajaan dan dia akan tekan balik orang Melayu. Apa guna itu? Itu tak cerdik. So kita dah nampak perkara ini. Sebab itu saya kata kita kena cerdik sikit, kita kena bijaksana dan kita kena kaji benda ini betul-betul supaya kita tidak membuat keputusan yang salah. Cik Syam, Is it possible? Adakah boleh berlaku kemungkinan Barisan Nasional pemerintah negara balik tanpa sokongan daripada bukan Melayu, undi? Okey, soalan itu very penting soalan itu. Sebab tadi saya cerita undi Melayu. Kita ada blok yang besar dalam undi. Tapi untuk membentuk kajian persekutuan, kita tidak boleh ada satu kaum macam mengundi, tak boleh. Dalam situasi kata macam PH dulu, dia membentuk kajian sebab most of Chinese voters undi dia. Cina undi dia 95%. So mereka telah tapi orang Melayu pecah. So kalau tengok formula PH itu yang berlaku. Mahathir buat macam itulah. Mahathir telah dihantar oleh PH bincang dengan Lim Kit Siang pada ketika itu untuk mecah undi Melayu. Biasanya dulu kita akan dapat lebih kurang 70 ke 75% undi Melayu ataupun lebih daripada itu. Di Johor saya kira dulu kita dapat 85 ke 90% undi Melayu. Tapi bila Mahathir masuk, mereka telah dapat dalam 30% undi Melayu. 25 ke 30%. Dia dah pecah undi kita. Selebihnya 20% pada PAS dan 50% lebih kepada UMNO. 50 ke 60%. So dia pecah undi Melayu. So dia PH punya formula, satu kaum aja undi, dia pecah undi kita, mereka telah menjadi kajian. Kita tidak mahu buat macam itu. So sebab itu, tapi undi kita kena solid. Dan undi bukan Melayu ini, kita kena tarik juga. Kita kena tarik juga. Dan undi Sabah Sarawak. Sabah Sarawak banyak bukan Melayu. Dia Bumiputera, tapi dia bukan Melayu. So dekat situ blok dia, macam saya kata tadi, kalau kita buat muafakat nasional dengan UMNO dan PAS, maka kita dapat 105 lebih kursi. Tapi itu masih tidak cukup untuk bentuk kerajaan. So daripada mana selebihnya kita dapat? Daripada Sabah dan Sarawak. PBB insya-Allah dapat 18 kursi dan sebagainya, 30 kursi kita boleh mendapat bentuk kerajaan dengan 130. Dan sebab itu ini penting. Kita kena juga sokongan daripada Bumiputera bukan Melayu dan juga orang-orang bukan Melayu untuk bentuk kerajaan. Tapi kita bergerak macam inilah. UMNO memperjuangkan orang Melayu, MCA, MIC memperjuangkan kaum mereka sendiri, tetapi kita buat integrasi. Kita bukan buat asimilasi. Dalam buku saya integrasi. Integrasi ini penting. Okey, sekarang ni saya nak kata sebab itu formula retorik penyatuan ummah ini kan tidak boleh ini satu orang Melayu tak percaya. Orang Melayu kata retorik ini sebab mereka nak mengekalkan kuasa dia, nak pecah belahkan kita. Nombor satu. Nombor dua, ia akan menyisih sokongan daripada bukan Melayu. Bayangkan PPBM PAS gerakan ni tak bukan saya nak pelekeh gerakan. Saya kenal orang gerakan ini, presiden gerakan pun saya kenal, orang gerakan ini saya pernah pergi pilihan raya untuk membantu gerakan di Teluk Intan. Kalau tak percaya tanya dia orang ni dulu, masa Mas Sukiong menang di ni. Siapa yang bantu mereka? Saya juga. Saya bantu mereka di situ. Saya tahu dia orang ini. So mereka ini tak ada cawangan pun, bahagian aja ada. Akar umbi pun tak ada. So macam mana gerakan ini ingin menarik undi-undi bukan Melayu. So kalau kita pergi ke sana, retorik penyatuan ummah, penyatuan Melayu, tapi pada masa yang sama nak tarik Cina India, ini tak masuk akal pada saya. Tak boleh. So sebab itu saya kata from the get go Perikatan Nasional ini, dia punya formula itu tak akan berkesan. So sebab itu saya kata, dan Datuk Zahid pun setuju, dia pun dah tulis dan setuju, dia perkukuhkan Barisan Nasional. Yes, Barisan Nasional. Memang kita nak pergi dengan PAS. Tapi kalau PAS dah tak nak sangat, nak buat macam mana? Saya ni jenis macam ni, okeylah. Kalau saya suka kita diplomasi lah. Orang nak bekerjasama dengan kita yang ikhlas, kita terima. Tapi kalau kita dah nak minang orang tu 3 kali, awak menolak minang dengan kita 3 kali, kita nak buat macam mana? Itu ajalah pada saya, kita jalan terus sajalah. Tapi pada masa yang sama, pengkhianat kita tak boleh terima.
Dulu zaman Rasulullah, saya pernah cakap, zaman Rasulullah pun kita tidak disuruh untuk bersatu padu dengan sesiapa saja. Dengan orang munafik, dengan orang murtad, kita tak boleh bersatu padu. Mana dalam situasi kita ini, takkan kita nak bersatu padu dengan orang yang kita tahu ingin memecah belahkan kita pasal kepentingan diri mereka. Kita tak boleh. Dengan pengkhianat kita tolak, dan akal umbi kita pun dah tolak. So siapa pemimpin-pemimpin kita yang nak menerima pengkhianat, pergilah menerima pengkhianat. Orang-orang ini nanti kita akan lawan. Sedap kan dengan syarat yang jelas, orang-orang ini kita akan lawan. Ada masa yang pendek sangat. Kita ada berapa? 2 minit? Oh, 2 minit? 2 Okey. minit. Memang sedap bila sorry. Tak ambil masa. Syah nak tanya Encik Syah Apa dia? ni. Apa? Ya. 2 minit. 2 minit ni boleh buat satu kesimpulan yang rangkuman lah. semua, termasuk apakah yang akan berlaku. Kerajaan baru katanya akan ditubuhkan, betul Okey. atau tidak? Dalam 2 minit macam ni, okey, 2 minit susah tu, tapi Bolehlah bagi masa. okey, apa yang kritikal akan berlaku dalam 2-3 hari ini atau minggu depan ialah begini. Kita tahu Muhyiddin Goyang dia mendapat tekanan daripada semua pihak untuk membuka parlimen. Kita ingin buka parlimen. Tetapi pada masa yang sama ada berbagai pihak untuk tekan dia untuk cancel ataupun batalkan darurat ni. Dah tak masuk akal dah orang kata darurat ni. Yalah kalau kasino pun boleh buka, apa benda daruratnya kan orang kata. Hospital swasta pun tak ada masalah nak bagi. Dulu dia kata nak buat darurat sebab nak take over hospital swasta ini, tapi tak ada masalah. Hospital swasta pun tak ada masalah bagi tanpa darurat pun sekalipun. Dan apa yang akan berlaku minggu depan? Minggu depan akan ada mesyuarat Majlis Raja-Raja. So dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja ini, maka Majlis Raja-Raja akan bersidang dan akan juga berbincang dengan Agong dekat situ. So dekat situ kita menanti keputusan daripada Majlis Raja-Raja dan daripada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, sebab baginda boleh membatalkan darurat. Now, sekarang ini, sebab itu saya kata, dulu saya ada tulis satu artikel panjang. Bila ada orang berpersoalkan kenapa kita nak ada institusi raja-raja. Saya kata sebab institusi raja-raja ni bukan pasal divine rights lah, apa macam filosofi, falsafah barat. Tidak. Institusi raja-raja di Malaysia sebab pada saya adalah institusi semak imbang terakhir. Kalau kerajaan dan pemimpin kerajaan tidak lagi boleh dipercayai. Dan situasi itu saya tulis setahun ke 2 tahun lepas itu. Saya tulis sekarang ni benda ni berlaku. Isu kerajaan dan pemimpin kerajaan tidak lagi boleh dipercayai. So siapa tempat terakhir untuk semak imbang yang rakyat percaya? Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. So sebab itu sekarang ini minggu depan kita nak lihat apa yang akan berlaku di situ, dan kalau Majlis Raja-Raja decide yang mana kita akan ikut dan kita akan akur. So itu ringkasan dia. Okey. Saya nak tutup tapi dengan hati yang berat sebab banyak lagi yang kami nak bertanya kepada Cik Syah. Audience kami pun ramai, tapi bila Zino dengan Naim dia dah naik dah berapa dah? Ketiga 5 minit kan. Sebab saya tak sempat lagi nak tanya dengan Cik Syah pasal vaksin COVID-19. Oh, tu panjang cerita tu. Panjang. Mungkin kita ada satu sesi yang lain. Boleh. Depan cakap panjang pun orang akan dengar yang sekarang ni cerita politik tengah hangat. Saya biasa cakap sebab apa saya cerita politik, sebab politik menentukan dasar. So kalau kita tak cerita politik, dasar kita orang kita lantik orang politik yang tak betul buat dasar, habislah kesannya pada kerajaan. Macam saya lebih concern tentang dasar ekonomi untuk negara kita. Sebab itu sebenarnya untuk apa orang kata merungkai kesusahan rakyat marhain di luar sana. Cik Syam, terima kasih banyak. Terima kasih banyak jemput saya. Sudi hadir. Thank you. Live Suara Merdeka di Facebook Suara Merdeka, jangan serik Cik Syam. InsyaAllah tak sikit. Dan jemput Cik Syam lagi kepada para penonton Live Suara Merdeka. Terima kasih banyak kerana anda menyokong kami. InsyaAllah kita jumpa petang ni. Ada satu lagi live dengan Cikgu Saham. Cikgu Saham. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.